Baik, selamat kembali para penonton semua dan seterusnya kita ingin membawakan kepada anda berkenaan dengan ciri narsistik petanda bencana apa yang perlu kita tahu, dan bersama dengan saya di dalam talian saya kenalkan Dr. Ida Hartina Ahmad Tarbi, merupakan kaunselor berdaftar dan juga pensyarah kanan Jabatan Psikologi Pendidikan dan Kaunseling Fakulti Pendidikan Universiti Malaya. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam. Okey doktor, bila kita cakap tentang ciri narsistik ini, dia merupakan seorang ataupun karakternya adalah kagum dengan diri sendiri ataupun taksub dengan diri sendiri tanpa perlu ada penjelasan yang kukuh ataupun logik. Jadi sebagai permulaannya, mungkin doktor boleh jelaskan adakah ianya merupakan satu karakter ataupun ia juga melibatkan isu mental dan sebagainya dari segi sudut psikologinya. Silakan doktor. Okey, sebenarnya Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi Malaysia. Selamat pagi pengacara Raja Sofia. So saya berterima kasih pada RTM kerana jemput saya pagi ni. Saya harap line saya clear ya. Okey. Ya, so jelas, ciri narsistik ni sebenarnya kalau nak ikutkan memang ada sedikit pada kita semualah ya, ciri-ciri di mana sense of superiority, rasa bangga dengan diri sendiri dan sebagainya. Tetapi kalau kita kata narsistik ni dia terlebih. Dia rasa terlebih dan rasa dia perlu diberi perhatian. Okay. Perlu diberi perhatian yang berlebihan. Okay. So ini kalau dahulu dia memang masuk di bawah DSM-5, tetapi sekarang dia dah dikeluarkan daripada DSM-5. Maksudnya dia bukan lagi dilihat sebagai ciri-ciri kesihatan mental, masalah kesihatan mental, sebab ramai yang telah mula menunjukkan ciri-ciri macam ni. Okay? Cuma dia boleh menyebabkan seseorang itu melakukan perkara-perkara yang mungkin merosakkan diri sendiri dan orang lain lah. Maksudnya setiap daripada individu mempunyai sifat ini doktor. Cuma sama ada ianya berlebihan ataupun tidak. Seawal usia berapa kita dapat mengenali ataupun mengenal pasti bahawa seorang individu ini berlebihan dengan sikap ataupun karakter narsistik ini doktor? Okey, narsistik ni bukan, kalau bagi pendapat saya lah, dia bukan inborn ya, bukan dilahirkan. Kita bukan dilahirkan narsistik. Ya. Okay. Mungkin pengalaman hidup menyebabkan seorang itu menjadi narsistik. Okay. Contohnya kalau misal kata dia dah pernah melalui sesuatu yang traumatik yang menyebabkan dia rasa macam diri dia perlu diberikan perhatian. Okay. Selama ni mungkin dia dibuli, mungkin dia mungkin dia mengalami harassment ya, mengalami abuse dan somehow dia rasa macam perlu dia diberikan perhatian, memandangkan kalau dulu dia sering dia mengalami pengalaman yang negatif ya. So tidak semestinya dia benda ni daripada lahir. Jadi mungkin ada yang bermula selepas dia dewasa. Ada yang bermula kalau daripada kanak-kanak tu sekiranya dia mengalami abuse dan sebagainya, ada kecenderungan jugalah untuk mengalami narsistik. Okay? So kita tak boleh salahkan personality itu saja. Mungkin dia dibentuk oleh persekitaran di mana dia membesar dan sebagainya lah. Okey, baik doktor. Maksudnya personality ini akan dibentuk oleh persekitaran kita dan juga pengalaman ataupun sejarah lalu lah yang akan membentuk siapa kita sekarang ni kan. Okey, dan adakah sifat ini dia akan memberi kesan ataupun mungkin akan menyebabkan sifat ganas dan juga mungkin panas sebaran? Adakah ianya akan berlaku? Sebarang kemungkinan doktor. Okey. Kalau kita tengok sekarang ramai orang yang ada ciri-ciri narsistik. Bila kita kata ada ciri-ciri, tak semestinya dia narsistik dari segi yang bermasalah itulah. Ada ciri-ciri narsistik. Maksudnya contoh suka mempamerkan kehebatan diri sendiri. Kalau kita tengok dunia kita sekarang memang banyak online, TikTok dan sebagainya kan. Memang orang akan mencari populariti contohnya. Okey, orang akan suka diri dia diberikan perhatian. Okey. Dan kalaulah ini menjadi cara hidup dia setiap hari, lama-lama dia rasa macam kalau contohnya dia suka dapat likes dekat Facebook, dia suka dapat likes dekat Instagram, tiap-tiap hari dia buat tu di fikiran dia untuk mendapat perhatian orang lain. Okey. Jadi ada kalau nak katakan adakah ini menyebabkan dia bersifat ganas, tertakluklah kepada macam mana dia mencari perhatian tersebut Kalau contohnya dia rasakan dalam kehidupan dia
contoh dalam rumah tangga lah. Ada saya pernah bertemu klien yang mengatakan dia mempunyai suami yang narsistik. Narsistik ni maksudnya suami dia sentiasa perlukan perhatian, merasa cemburu dengan dia sepanjang masa. Kalau misalnya kata dia beri perhatian pada orang lain, suami dia akan mula memukul dia, ya. So ini mungkin boleh menyebabkan ke arah tingkah laku yang negatif sebenarnya. Tapi kita tak boleh kata bahawa semua orang yang ada ciri-ciri narsistik ni akan melibatkan diri dalam tingkah laku yang negatif, macam mendera ataupun memukul dan sebagainya lah. So kena tengok. Sebab saya ni seorang kaunselor, kita tidak mahu melabel. Kita tidak mahu melabel kalau orang ada ciri narsistik ni dia akan terlibat dalam tingkah laku abuse dan sebagainya. Dia bergantung kepada individu tersebut jugalah, doktor, kan sebenarnya. Ya, kan? sebab salah satu ciri narsistik ni mungkin dia suka nak kawal kemarahan dia. Dia ada ego yang tinggi. Dia suka nak kawal kemarahan dia. Jadi kalau misal kata dia rasa tercabar, mungkin dia akan ada tendensi untuk bertindak ganas. Tetapi kalau misal kata dia masih ada ada tahap kesabaran lah, dan dia tahu bahawa tingkah laku dia tu boleh memudaratkan orang lain, mungkin itu dia boleh tidak menyebabkan dia terlibat dalam tingkah laku tersebut lah. Tapi if you're talking about narsistik yang serius, yes, dia boleh menyebabkan seorang itu bertindak ganas. Okey, maksudnya di sini, doktor, dia pun ada tahap-tahap dia untuk narsistik ni ataupun dari segi sifat ini, penyakit ini, dia juga mempunyai tahap-tahap tersendirilah, doktor. Kalau boleh doktor kongsikan? Okey, sebenarnya kalau saya adalah seorang kaunselor, ya. Saya bukan psikologis ataupun psikiatris, ya. Jadi kalau dari seorang kaunselor, kita boleh fahamlah kalau orang tu ada ciri-ciri narsistik. Tetapi kalau nak dapatkan diagnosis tentang tahap-tahap ni, kena pergi psikologis. Jadi saya pun tak berani untuk ulas lebih lanjut tentang tahap-tahap tu, sebab saya bukan bidang kepakaran saya. Ya, okey. Dan sekiranya ada, kalau kita dapat kenal pastilah pasangan kita ataupun anak kita yang mempunyai karakter ini, doktor, apa yang perlu kita keluarga untuk lakukan supaya ia tidak memudaratkan seseorang individu tersebut maupun keluarganya? Okey, saya nampak tadi kan salah satu ciri narsistik yang agak prominent ialah dia kurang empati. Okey, kurang empati maksudnya orang narsistik ni dia kurang dari segi kecerdasan emosi, dia memang kurang lah. Dia tidak peka dengan perasaan orang lain. Yang penting adalah perasaan dia. Perasaan dia saja. Okey. Perasaan dia je yang penting kan. Dia tak boleh nak, kalau misalnya kata contohnya kita sedih, dia tak faham yang kita sedih. Walaupun tingkah laku dia menyebabkan kita sangat sedih, kita kecewa dan sebagainya, dia boleh orang kata buat dek sajalah. Dia tidak macam tak ada perasaan lah, doktor. Macam mana? Macam tak ada perasaan pula kalau boleh kita cakap, kan? Ya, memang. Okey. Dan sebenarnya kalau kita lihat di persekitaran kita, ramai orang macam ni tahu. Sekarang ni kan orang dah kurang kecerdasan emosi, kurang merasa empati, kan. Kalau misalnya kata mereka mengguris perasaan orang lain ataupun dia marah orang, dia tak tahu yang tingkah laku dia tu akan menyebabkan orang lain rasa tersinggung dan sebagainya. So sekiranya ada ahli keluarga anda yang anda nampak ciri-ciri macam ni, kalau kita lah sebagai ibu bapa kepada anak-anak yang mula ada menunjukkan ciri-ciri narsistik, kena lebih luangkan masa untuk berkomunikasi. Kena ambil tahu apa yang mungkin faktor-faktor yang mungkin menyebabkan mereka mula ada ciri-ciri narsistik. Sebab benda ni bukan jadi serta-merta. Okey, dia jadi secara beransur. Jadi kalau kita boleh lebih observant, kita lebih memerhati, dan kita boleh detect lah sekiranya anak kita dah mula tidak menunjukkan empati. That's why di dalam keluarga, ibu bapa ni sendiri kena start dengan menjadi empati, mendengar, memahami perasaan anak-anak supaya anak-anak ini dapat belajar empati ni. Kalau tidak, ditambah lagi dengan persekitaran yang sekarang ni saya rasa mungkin kurang membantulah daripada persekitaran sosial, anak-anak tu akan ada ciri-ciri narsistik dan mungkin jadi narsistik yang sebenar lah. Baik, doktor. Kalau kita bercakap tentang ciri-ciri ini bukanlah dilahirkan secara semula jadi.
kepada setiap individu tersebut, dan adakah faktor persekitarannya termasuklah akibat daripada penggunaan gadget yang berlebihan? Kita tidak boleh menolak perkara itu adalah perkara yang perlu untuk kita terima untuk ketika ini, Doktor. Tetapi adakah faktor itu juga menyumbang kepada anak-anak maupun setiap individu yang mempunyai karakter ini disebabkan oleh perkara-perkara seperti itu, Doktor? Ya, saya rasa salah satu yang menyumbanglah sebab kita zaman sekarang ni tengoklah penggunaan gadget ni anak-anak dah memang hujung jari je. Betul. Sedangkan yang dah berusia pun kalau tengok dekat Instagram, kalau tengok kat Twitter dan sebagainya, dah mula mencari perhatian. Mungkin sebab apa yang mulakan dulu ialah semasa kita MCO, itulah cara kita berkomunikasi. And orang cuba mencari perhatian kerana dalam, mungkin bagi mereka yang duduk bersendirian ataupun dalam keluarga dia sepi, dia seronok mendapat perhatian dari luar. Okay, dan dengan cara menggunakan gadget ni, dia dapat menarik orang-orang untuk memberi perhatian kepada dia. Ya, so saya rasa memang cara kehidupan kita yang banyak secara online menunjukkan kehebatan diri. Mungkin saya setuju bahawa apa yang dikongsikan online tu banyak juga manfaat. Tetapi ada orang-orang yang mengambil kesempatan untuk mendapat pengiktirafan diri yang berlebihan secara online. Sanggup buat benda-benda yang yang keterlaluan lah. Kita kata tingkah laku yang keterlaluan, yang mungkin ada yang kurang sopan, ada yang terlalu, yang suka yang viral-viral sangat kan. So ini memang menyumbang lah. Okey, jadi sebagai ibu bapa, apa yang boleh kita lakukan? Mungkin kurangkan penggunaan gadget ketika bersama dengan anak-anak. Perlukan masa lebih kualiti lah, Doktor, kan? Ya, betul. Tapi masa kalau kualiti, kita tengok ibu bapa pun terlibat sama kadang. Cuma macam saya kata tadi, ada satu gambar yang you tunjukkan, dua orang anak memegang piala kan. Okay, tadi kata kalau sebenarnya bagus kalau kita mendidik anak-anak untuk ada sense of superiority. Dia rasa bangga dengan pencapaian dia, tak ada masalah. Itu memang tak ada masalah. Sebab kita nak bagi anak-anak atau diri kita sendiri ada keyakinan. Kita semua ada orang kata sense of superiority, dan kita ada juga sense of inferiority. Okay, rasa rendah diri. Jadi sebenarnya elok dibalancekan lah, diseimbangkan. Kalau anak-anak contoh ni gambar ni, aku yang paling hebat, okey je, tak ada masalah kan. Tapi kalau dia rasa kehebatan dia tu orang lain, memang dia lah paling hebat, dia orang lain semua kalau dalam bahasa psikologi dia kata I'm okay, you're not okay. I'm okay, you're not okay. Kalau I am okay, you are also okay. Then that's why tak ada masalah. Kita anggap orang lain pun boleh sama hebat macam kita. Okay? Tapi masalahnya narsistik ni, dia menganggap dia lah paling hebat dan tak ada orang lain yang selayaknya hebat macam dia. So jadi kalau ada dia nampak orang lain yang boleh menandingi dia akan rasa terancam lah. Dan sebenarnya adakah karakter ini juga, Doktor, untuk menutup kelemahan diri dia sendiri sebenarnya? Mungkin kita tak nafikan kita manusia ni memanglah suka orang tengok yang baik-baik kan. Tapi mungkin cara kita melaksanakan tu keterlaluan sangat sampai kan nampak ada ciri-ciri apa yang kita katakan grandios, terlalu meninggi diri, terlalu hebat sangat tidak melihat bahawa orang lain juga ada hak dalam kehidupan kita untuk sama-sama merasakan kehebatan tu. So ini tak dinafikanlah ya. Okey, Doktor, tadi kita ada kongsi sekiranya ibu dan ayah mengenal pasti ada sikap narsistik pada anak ataupun pasangan, boleh mendapatkan khidmat daripada kaunselor dan juga perlu tahulah apa antara tindakan perlu dilakukan. Tetapi selain daripada itu, mungkinlah kalau kita tengok anak kita macam okey tapi kita rasa macam something wrong somewhere. Apa antara perkara ataupun langkah yang perlu kita ambil untuk memastikan okey anak kita ni normal, maksudnya narsistiknya mungkin tidak berlebihan tetapi perlu untuk kita didiklah supaya dia tidak menjadi berlebihan. Pendapat doktor bagaimana?
Okey, sebenarnya kalau kita melihat pada pendidikan anak-anak ni, yang paling penting salah satu yang menyumbang kepada kesihatan mental lah kita kata kesihatan mental lah, tak semestinya dia menjadi narsistik atau sebagainya. Yang paling menyumbang kepada kesihatan mental ialah komunikasi yang baik dalam keluarga. Okey, dan didikan yang baik daripada dalam keluarga. So apa-apa pun mesti mula dengan ibu bapa dan orang-orang terdekat. Saya agak tidak setuju kalau ibu bapa dia tengok anak dia macam you kata tadi something wrong somewhere, dan dia terus hantar kepada psikiatris ataupun dia terus hantar untuk dapat rawatan sebab mesti find out dululah kan. Kita adalah kalau sebagai ibu bapa kita sebenarnya orang yang sepatutnya paling rapat dengan anak. Betul. Kita sepatutnya boleh mendekati dia kan. Tapi ada ibu bapa yang dia rasa nampak macam lain je, pergi hantar psikiatris. Betul. Macam mana anak tu tak rebel, macam mana anak tu lagi buat perangai kan. Sebab mereka rasa macam ibu bapa tak bagi ruang pun tiba-tiba nak suruh orang lain yang bercakap kan. Betul. So ini adalah saya saya pun seorang ibu, saya nasihatkan kepada ibu bapa, sekiranya anda rasa anak anda perlukan bantuan, first start dengan diri anda untuk mendekati dia, mendengar apa masalah dia. Sebab di luar sana, terutama zaman sekarang, anak-anak kurang social skill Betul. Anak-anak sangat kurang social skill. Jadi untuk menarik perhatian ni, mungkin dia membina ciri-ciri narsistik tu. Jadi kena kita bantu mereka untuk bergaul dengan orang secara baik. Kita menjadi contoh pada mereka macam mana nak bergaul secara sosial dengan orang lain dulu. Baru dia belajar macam mana nak bertolak ansur dan sebagainya. Supaya jangka masa panjang tak ada ciri-ciri narsistik yang negatif lah. Jadi yang pertama tu yang paling penting adalah komunikasi lah antara anak, ibu, ayah dan juga anak tersebut. Dan yang paling penting apa yang kita ialah tingkah laku kita akan memberi orang kata memberi iktibar kepada anak lah. Maksudnya apa yang kita buat itu yang anak kita akan ikut. Kalau kita kalau kita selalu main telefon depan anak-anak kita, maka anak-anak kita pun akan ikut jugalah. Doktor kan. Okey, dan itu kalau besarlah tu. Betul. Okey, itu kalau dari sudut pandang pada anak-anak lah. Kalau untuk pasangan juga ataupun kawan-kawan, bagaimana untuk kita, yalah kadang-kadang karakter kita ni kita sendiri yang kita tak tahu, kita tak kenal karakter kita, tapi mungkin orang di sekeliling lebih nampak karakter sebenar kita. Jadi bagaimana untuk kita nak beritahu atau memberi nasihat kepada keluarga maupun pasangan ataupun kawan-kawan, doktor? Bagaimana? Okey, pasangan dengan kawan-kawan, dua parti yang berbeza lah. Maksudnya dua pihak yang berbeza. Kalau pasangan, mungkin kalau kita dah ada ikatan, agak sukar sikit lah kita rasa. Contohnya kalau kawan, kita boleh menjauhkan dirilah kalau anda rasa tak selesa dengan kawan sebegitu kan. Mereka sentiasa mengambil peluang terhadap diri anda, sentiasa berlagak, tidak empati. Kalau kita susah, dia tak nak ambil tahu. Tapi sedangkan kalau dia susah, bukan main lagi dia minta kita bagi perhatian pada dia kan. So sebagai kawan mungkinlah lebih mudah lah kalau kita rasa kita boleh cari kawan lain lah. Tapi kalau pasangan ni lebih sensitif. Betul. Terutama sebab kita dah ada ikatan dan kita tinggal bersama dengan pasangan ni. Dan saya tahu bahawa orang-orang yang memiliki pasangan narsistik ni perlukan kesabaran yang tinggi. Kesabaran yang sangat tinggi. Sebab mungkin mereka, orang narsistik ni kadang-kadang dia mengeluarkan perkataan-perkataan yang merendahkan anda. Dia mungkin mengeluarkan perkataan yang merendahkan anda, tapi dia rasa hebat. Dia rasa hebat sebab you kurang daripada dia. Okey? So kalau misalnya kata benda ini menjadi verbal abuse yang berterusan, ataupun physical abuse lagi teruklah. Kalau physical abuse tu, anda berhak untuk membuat laporan. Jangan biarkan, sebab kalau ada melibatkan physical abuse itu boleh jadi kes polis lah. Tapi verbal abuse ni lebih susah kita nak hadapi. So kalau boleh dapatkan bantuan daripada kaunselor atau psikologis tu baguslah, sebab ini melibatkan orang dewasa kan. Kalau ada bantuan daripada saudara mara pun bagus juga. Cuma
cuma kita tak tahu tahap mana dia tu adalah bersifat narsistik. Wow, ini yang perlu kita ambil tahu lah doktor tentang bahayanya sekiranya ia dibiarkan dan tidak mendapat sebarang bantuan. Jadi terima kasih saya ucapkan kepada Dr. Ida Hartina Ahmad Tarbi yang merupakan kaunselor berdaftar dan juga pensyarah kanan Jabatan Psikologi Pendidikan dan Kaunseling Fakulti Pendidikan Universiti Malaya. Terima kasih banyak doktor atas penjelasan tersebut. Cukup jelas yang boleh kita faham tentang karakter narsistik ini. Jangan ambil mudah sekiranya anda dapati pasangan anda mempunyai sifat ini ataupun sikap ini. Jadi perlu untuk kita beritahu apa seperti yang doktor kongsikan supaya ia tidak memberi kesan kepada kita dari segi psikologi abuse ataupun physical abuse, kerana ia akan merosakkan fikiran kita hari demi hari dan ia akan memberi kesan bukan kepada anda saja, malah kepada keluarga anda. Baik, seterusnya kita akan berhenti berehat seketika. InsyaAllah sekembali nanti banyak lagi topik yang menarik akan kami sajikan kepada anda. Terus setia bersama dengan kami, jangan ke mana-mana.